Selamat sejahtera kepada Encik Zakaria. Tempat yang hari ini kita nak bincangkan ialah Machu Picchu. Okay, kita dari kumpulan 4. Nama saya Hariharan Ananda Kiraman dan adik-adik kumpulan saya ialah Salahuddin, Agilan dan Binoban. Okay, saya nak bincangkan pasal latar belakang Machu Picchu. Machu Picchu adalah kubu Inca Turung ke-15 yang terletak di timur Cordillera Selatan Peru di Bukit Gunung seluas 2.430 meter. Ia terletak di kawasan Machu Picchu di wilayah Urubamba di seberang lembah suci 80 km barat laut Cusco. Machu Picchu dibina sekitar tahun 1450 pada puncak kerajaan Inca dan ditinggalkan kurang dari 100 tahun. Seorang sejarawan Amerika iaitu Hiram Bingham meletakkan di bawah pengawasan antarabangsa pada tahun 1911. Machu Picchu berdiri di tengah hutan gunung tropis dalam suasana yang sangat indah. Kehadiran banyak kuil dan struktur ritual menunjukkan bahawa Machu Picchu memiliki kepentingan rohani bagi Inca. Machu Picchu diisytiharkan sebagai rizab bersejarah Peru dan juga pada tahun 1983 tapak warisan dunia iaitu UNESCO. Machu Picchu telah dipilih sebagai 7 Wonders of the World di dalam dunia pada tahun 2007. Sejarah awal Machu Picchu. Raja Pacut Inca Yuanhui bertanggungjawab untuk pembinaan Machu Picchu. Dia mengawal kerajaan Inca yang pada masa itu menakluk barat Amerika Selatan. Dia menggunakan Machu Picchu sebagai rumah cutinya. Lokasi Machu Picchu yang terletak di atas gunung 2,430 meter tinggi penting kepada rakyat. Disebabkan dia dikelilingi oleh tebing curam dan di tengah hutan, ia membolehkan rakyatnya senang melihat serangan. Selain itu, lokasi ini penting bagi segi kepercayaan agama orang Inca. Selepas pembinaannya berhampiran 100 tahun, rakyat Machu Picchu meninggalkannya. Antara teori-teori yang muncul daripada ahli sejarawan, akibatnya ialah akibat cacar yang dibawa oleh Spanyol. Berkaitan upacara pengorbanan, tiada bukti yang menunjukkan bahawa dia sentiasa berlaku, tetapi majlis pengorbanan demi raja sentiasa berlaku semasa raja ingin berjalan daripada satu kawasan yang lain. Terima kasih kepada sahabat saya, Ricky Norbert. Okey, seterusnya saya Agilan Birmal akan menyambungkan tentang Machu Picchu ini. Okey, tajuk saya adalah Seni Bina Machu Picchu. Okey, dalam Seni Bina Machu Picchu ini kita akan melihat kawasan pertanian, kawasan perumahan dan kawasan keagamaan. Okey, kalau kita tengok sini kawasan yang sebelah kiri ini adalah kawasan perumahan dan juga kawasan rumah ibadah, dan sini juga di kanan pula ada juga rumah penempatan orang masyarakat, dan di sini adalah kawasan lapang dan di sini adalah kawasan pertanian. Okey. Okey, kawasan pertanian ini adalah kawasan yang rata dan panjang. Hal ini adalah dilakukan untuk mendapat cahaya matahari yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Okey, struktur binaannya adalah bertingkat. Ia dibina supaya tidak menjadi tanah runtuh di lereng bukit. Okey. Dan satu lagi yang untuk kefahaman, orang Inca juga membinakan saluran air di antara tanaman batas dengan batas untuk adanya pengaliran air yang digunakan untuk
penyiraman tanaman. Okey. Okey, dalam kawasan bandar pula, orang Inca ni dikelaskan mengikut darjat ataupun dikatakan mengikut suku kaumnya. Okey. Antara kedamaian yang berbeza adalah contohnya masyarakat petani tinggal berasingan dan masyarakat yang berilmu seperti guru dan bangsawan akan tinggal di rumah yang kawasan perumahan yang berasingan dan rumah mereka dibina daripada batu bata yang berwarna, misalnya kata warna merah. Okey, dan juga kerabat dan beraja yang tinggal berasingan pada satu kawasan yang tetapi tinggal berasingan. Okey, struktur binaan pula. Struktur melalui kaedah Asia iaitu struktur binaan blok ataupun dikuncikan dengan batu. Boleh dikatakan persamaan seperti Minangkabau di Negeri Sembilan. Tekniknya sama tetapi adalah bahan yang digunakan adalah batu. Okey. Mereka menggunakan tembaga ataupun batu yang keras untuk membentuk struktur L. Okey, tidak ada penggunaan besi ataupun logam-logam yang lain selain daripada tembaga. Okey, terdapat juga kuari yang berhampiran daripada kawasan perumahan mereka. Ini membuktikan mereka mengambil batu daripada kuari itu untuk membina rumah mereka. Okey, rumah mereka yang dibina daripada batu ni adalah batu-batu yang besar yang diambil daripada kuari tersebut dan tidak dialih tanpa menggunakan roda. Maknanya batu tersebut adalah dialih dengan paksaan manusia ataupun menggunakan tali ataupun bahan-bahan yang lain, tetapi tidak menggunakan roda kerana orang Inca ni dia tidak mengenali roda pada zaman tersebut. Okey. Orang Inca ni mungkin dikatakan agak intelektual ataupun kebijaksanaan dalam pembinaan bangunan. Contohnya misal kata mereka menggunakan depa, jengkal dan kaki dan menggunakan anggota badan untuk menyukat struktur binaan. Dan mereka juga memang arif dalam pembinaan bangunan kerana mereka menggunakan interlock system untuk bangunan berkuat teguh walaupun ada gegaran ataupun gempa bumi. Okey, contohnya misal kata yang struktur L itu adalah seperti yang di dalam gambar ini. Okey. Ketiga adalah kawasan keagaman. Kawasan keagaman adalah Temple of Sun, Temple of Windu dengan Temple of Moon. Okey, ketiga-tiga temple ni adalah seperti yang di bawah. Temple of Sun adalah sebelah kanan dan Temple of Windu adalah sebelah kiri dan tengah-tengah adalah Temple of Moon. Okey. Okey. Ini adalah sedikit penjelasan tentang arkeologi Machu Picchu. Seni bina Machu Picchu. So saya sampai kepada sahabat saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Salihuddin bin Makhir. Okay, terima kasih kepada kawan-kawan yang dalam kumpulan ni. Okay, saya rasa Machu Picchu ni memang layak untuk dapat Seven Wonders of the World ni. Sebab antara keajaiban ni Machu Picchu ni sebab dari salah satu ni dari segi seni bina dia lah, yang memang remarkable. Sebab kalau kita tengok daripada gambar dan juga daripada video dan rakaman yang orang yang pernah pergi sebelum ni, dia punya batu-batu yang dipotong tu memang sangat tepat dan dia susun tu memang sangat-sangat rapat lah, walaupun tak ada simen yang menghubungkan di antara batu-batu, tapi dia sangat rapat lah sampai ada pelancong yang untuk masuk jari ataupun masuk even kat kredit pun tak boleh. So memang sangat rapat lah. Sampai ke hari ni untuk para ahli kredit pun dia tak dapat buat conclusion sebab apa Machu Picchu ni dibina sehingga ke hari ni pun memang ramai pelancong pergi, maksudnya seluruh dunia yang datang untuk tengok keajaiban ni sebab dia berada di atas bukit pula. Even walaupun gempa bumi pun dia mesti steady je bangunan ni untuk keluasan bangunan ni. So setakat tu daripada saya.
Terima kasih.